sekali, kalau awak jadi seorang Muslim yang baik, awak akan masuk syurga straight, bighairi hisab. Oh, dia kata ingatkan dapat tanah. Dia masuk Islam ingatkan dapat tanah di Mekah. Saya kata itu tidak ada. Sebab barangkali dulu orang yang masuk Islam ada diberikan beberapa kemudahan tertentu sebagai menggalakkan. Pernah berlaku dalam peperangan zaman Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijrah, bila Nabi berangkat ke Mekah, berlaku satu peperangan di Ja'ranah, yang mana Rasulullah SAW masa mengagihkan harta rampasan, Rasulullah berikan lebih kepada penduduk Islam di Mekah. Harta rampasan banyak Nabi dapat. Nabi bagi penduduk Islam di Mekah lebih berbanding dengan golongan Ansar yang ikut Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah dalam pertempuran tersebut. Jadi sudah ada yang berbunyi. Ada sahabat bercakap, tengok tu Nabi Muhammad SAW bila datang ke Mekah, dia bagi lebih ke orang kampung dia. Sudah ada bunyi di belakang. Benda sampai pada Nabi SAW, Nabi panggil para sahabat berkumpul. Nabi kata pada Ansar, golongan Ansar yang datang dari Madinah ikut Nabi, apa benda yang aku dengar daripada kalian? Apa benda? Adakah kalian tidak berpuas hati dengan apa yang aku lakukan apabila aku beri lebih harta pusaka kepada orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam? Ketahuilah sesungguhnya aku lebihkan untuk mereka sedikit, aku lebihkan untuk mereka harta rampasan ini sebab mereka baru masuk Islam. Biarlah dengan harta yang aku berikan kepada mereka, mereka jadi kuat di Mekah. Biar mereka boleh bangunkan ekonomi, mereka boleh angkat kepala, hidup kembali bermaruah, mereka tidak lagi miskin. Sebab itu aku lebihkan penduduk Mekah. Nabi tanya satu lagi soalan kepada Ansar. Adakah disebabkan harta rampasan yang aku berikan lebih kepada penduduk Mekah ini menjadikan kamu terkilat? Sesungguhnya ketahuilah, mereka hanya dapat harta rampasan, tetapi kalian wahai Ansar akan pulang ke Madinah bersama Rasulullah. Mana lebih mahal? Nabi ikut kamu atau harta rampasan itu? Sahabat-sahabat semua menangis mendengar ucapan Nabi SAW. Memang ada, tidak salah. Tapi dalam proses sekarang ini kita tidak tawarkan sedemikian. Sebab itu saya sebut bahawa golongan mu'allaf ini sedikit sebanyak hati mereka tercedera. Sebab itu Quran sebut wal mu'allafati qulubuhum, hati mereka yang cenderung, betul. Tapi dalam masa yang sama hati mereka juga ada sedikit terluka. Sebab perlu kepada rawatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak sorot sikit kisah saya masuk Islam. Saya masuk Islam masa umur 18 tahun. Sebelum itu saya belajar di sekolah Aqlah. Cerita semalam saya dah kongsi, tapi disebabkan hari ini audien yang berbeza dan semalam ada mu'alaf bagi tahu saya, Ustaz, besok Ustaz ulang aja cerita tu, tak apa. Kami sanggup dengar berapa kali pun, kami tak jemu. Jadi saya ulang lagi. Masa saya ni lahir dan membesar di kampung Sungai Chou, kampung orang Melayu. Semua Melayu, 99.9% orang Melayu. Satu saja keluarga yang keluarga ini Hindu atau keluarga India. Saya pun mula-mula bertanya, macam mana kami ini keluarga India boleh tercampak di tengah-tengah perkampungan orang Melayu? Sangat luar biasa. Saya tanya dengan ibu saya kata, Ibu, macam mana kita boleh datang ke kampung Melayu ni? Dia kata, kita ni, ayah saya, mak saya dulu duduk di Kedah. Ayah saya dia jadi pengurus estate dan dia bela kambing. Kambing dia memang membiak banyak. Tapi setiap minggu akan hilang seekor. Orang curi. Dia masih lagi bersabar. Pada satu malam, satu kandang hilang. Orang curi satu kandang hilang. Bila satu kandang hilang, ayah saya dia betul-betul terhilang, kecil hati, kecewa, ditinggalkan tempat di mana ramai orang India. Dia kata, aku tak mahu dah duduk dengan orang India, aku nak duduk dengan Melayu. Sebab itulah dia berpindah duduk di perkampungan orang Melayu. Oh, macam tu cerita dia, baru saya tahu.
Saya pun tak tahu. Sebab kami selalu diparli di kalangan orang India, kita duduk dengan masyarakat Melayu. Saya masa kecil dulu, memang orang India tak makan lembu. Sebab bagi mereka lembu tu binatang yang muqaddas, binatang yang mulia, dimuliakan, suci, dia tak boleh makan. Di kampung orang Melayu, kalau kenduri kahwin, mana ada tak ada rendang lembu. Rendang itu menjadi menu wajib. Kalau kawan-kawan saya, kakak dia atau keluarga dia ada bernikah, kami pergilah, saya bersama kawan-kawan Melayu saya. Tapi mak saya pesan, boleh pergi, jangan pernah kau makan lembu. Dia kata, baik ibu. Tapi bila sampai situ, dihidangkan lembu. Saya makanlah. Saya makan. Saya telah mengingkari perintah ibu. Saya makan. Sebab memang sedap. Balik. Orang kampung masak rendang, sedap. Balik, mak saya tanya, dah balik dah? Sudah. Nanti dulu, jangan masuk rumah. Sini kau punya tangan. Sebab mak saya mau cium tangan saya. Dia boleh cambar itu bau lembu. Apa bau? Kau makan daging? Kau makan lembu? Kau makan lembu? Tak ada mak, saya makan sikit je. Oh, tak boleh. Pergi sungai mandi dulu, buang dia punya tu. Pergi mandi kat sungai, buang dosa. Kalau begitu, setiap kali saya kenduri, makan, balik, mandi. Sebelum ni mandi sungai kena marah. Dapat mandi sungai pergi. Begitu. Ya. So, duduk di kampung orang Melayu. Di masa sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3, saya biasa kalau ustazah masuk kelas pendidikan Islam, saya akan keluar, duduk di luar. Masa darjah 3, ada kawan saya yang duduk sebelah saya, nama dia Anwar. Dia setiap kali ustazah masuk, saya keluar. Ustazah masuk, saya keluar. Saya keluar, ustazah masuk. Kawan saya tanya, Rawi, kenapa ustazah masuk, kamu keluar? Kata, yalah, ustazah masuk mengajar pendidikan Islam tak ada kena-mengena dengan saya. Jadi biarlah saya keluar. Dia kata, janganlah keluar, duduk je lah dalam ni, dengar dia ustazah aja. Saya kata, kalau ustazah marah macam mana? Dia tanya balik sama saya, kalau ustazah tak marah macam mana? Baik, boleh tahan juga dia punya logik. Okey, hari ni saya duduk. Ustazah masuk, ketua kelas bangun, bagi salam, Assalamualaikum ustazah. Satu kelas bagi salam, saya pun bagi salam. Bagi salam. Duduk. Ustazah tengok semua budak dalam kelas tu, ustazah nampak saya. Nampak, mestilah nampak. Kita colour lagi. Rambut saya masa tu kerinting. Comel lah. Jadi ustazah pun tengok, ustazah senyum, ustazah tak marah. Jadi kawan saya bagi tahu, dia kata, kenapa dah cakap ustazah tak marah? Betul juga, ustazah tak marah. So mulai hari itu, ustazah masuk kelas ustazah masuk, saya tak keluar, saya dengar. Saya mudah untuk dengar dan hafal. Kita lebih kepada visual ataupun bacaan-bacaan saya dengar. Sekali, dua kali, tiga kali, siapa? Saya tak tahu. Masa darjah 3 saya dah hafal doa makan, doa tidur, dah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Macam mana tulis Allahumma barik lana? Saya tak tahu. Bismikallahumma ahya wa amut? Saya tak tahu.